Pengenalan. Perkemahan bertujuan untuk menguji apa yang telah dipelajari oleh ahli badan beruniform. Contohnya, mengikat, menghidupkan api, mendirikan kemah, dan sebagainya, melibatkan bermalam sama ada 1 malam atau lebih di hutan, kawasan sekitar rumah, pantai, tempat rekreasi dan lain-lain tempat yang sesuai. Objektif. 1. Melatih menyelesaikan tugasan dengan bertanggungjawab. 2. Meluaskan pengetahuan dan memberi pendedahan kehidupan berkemah. 3. Memberi peluang mempraktikkan segala kemahiran. 4. Melatih berdikari. 5. Mengeratkan tali persaudaraan antara ahli unit-unit beruniform. 6. Menggalakkan mendapat lencana kemajuan dan kepandaian. Dan 7. Menyedarkan setiap ahli agar sentiasa bersyukur atas segala kurniaan Tuhan. Perancangan. Pemilihan tempat atau tapak hendaklah berdasarkan 1. Objektif perkemahan. 2. Bilangan peserta. 3. Tempoh perkemahan. Dan 4. Kemudahan asas yang ada dan diperlukan. Ciri-ciri yang perlu diketahui. 1. Menentukan arah cahaya matahari terbit dan terbenam bagi kemah yang tidak berpintu. Pastikan cahaya tidak terus memancar ke dalam kemah. 2. Kemah didirikan berlawan dengan arah tiupan angin bagi mengelakkan hujan masuk ke dalam kemah, tetapi boleh menghadap tiupan angin ketika cuaca panas. 3. Didirikan di tempat yang selamat dan sesuai seperti tanah yang rata atau lereng bukit atau pegunungan. 4. Elakkan mendirikan kemah di bawah pokok yang reput, tua dan mudah tumbang dan di tempat yang berumput tebal bagi menggelakkan serangga atau binatang berbisa. Dan 5. Dirikan di kawasan yang teduh dan selesa. Mendirikan kemah. 1. Bersihkan kawasan tapak kemah. 2. Tentukan arah tiupan angin. 3. Ukur saiz panjang kemah di atas lantai. 4. Naikkan kemah, pasang bumbung dan tiang dengan betul. 5. Ketuk pancang dan ikat tali kedua-dua batang tiang ke pancang. 6. Kemudian ikat dengan tegang tali kemah pada bahagian tepi kemah ke pancang. 7. Setelah selesai mendirikan kemah, bina parit kecil di sekeliling kemah untuk menggelakkan air hujan bertakung. 8. Akhir sekali taburkan serbuk belerang di sekeliling kemah untuk menggelakkan binatang berbisa memasuki kemah pada waktu malam. Menurunkan kemah. 1. Pastikan semua barang dikeluarkan daripada kemah. 2. Tanggalkan ikatan tali kemah pada pancang kemudian turunkan kemah. 3. Kumpulkan pancang dan tiang kemah pada satu tempat. 4. Sebelum melipat kemah, pastikan tiada sampah sarap yang melekat pada kemah. 5. Bagi kemah yang masih lembap, keringkan di bawah cahaya matahari. 6. Bentangkan kemah di atas tanah. Semua pintu, penahan angin dan tali kemah dilipatkan ke dalam. 7. Selepas itu, kemah perlu dilipat sehingga lebarnya lebih kurang 0.5 meter. Diikat dengan kemas dan betul supaya tidak terbuka. Dan 8. Bersihkan kawasan perkemahan. Tempat yang harus dihindarkan. 1. Kawasan kemah yang lembap dan berair. 2. Di kawasan tanah yang berlumpur. 3. Berhampiran beluka, semak samun atau kawasan lalang untuk menggelakkan gangguan serangga seperti nyamuk dan haiwan kecil berbisa. Di kawasan ini juga mudah terbakar dan menyukarkan pergerakan. 4. Di atas tebing yang curam kerana berisiko tergelicir atau tanah runtuh. 5. Di kawasan berbatu yang tajam atau akar pokok yang timbul di permukaan tanah. 6. Di bawah pokok mati atau berdahan mati. 7. Di bawah pokok besar dan daunnya rimbun, kemungkinan dahan patah jika ribut atau hujan lebat. 8. Di bawah pokok yang beracun atau berhampiran dengannya seperti pokok rengas, juga pokok yang berduri. 9. Di atas denai binatang atau laluan manusia. 10. Berhampiran tempat sumber makanan atau minuman haiwan di sekitarnya. 11. Di kawasan kotor atau berhampiran dengan sampah sarap. Dan 12. Terlalu dekat dengan sungai.
Ashraf Ismi Zain daripada Kelakar. Saya Farhan Miranda Hakim daripada Kelakar. Saya Ahmad Hakim Zain Arifin daripada KRS. Baiklah, sekarang hari ini kami akan melakukan simulasi bagi membina kemah. Kemudian kami akan menerangkan komponen-komponen dan alat-alat dalam membina kemah. Bagi peralatan yang pertama, kita memerlukan sebuah kemah dan satu bumbung lapisan satu bumbung. Okey, seterusnya kita akan perlukan 2 rod. Okey, rod ni dah dilipat. Seterusnya pancang. Pancang ni kegunaannya untuk mengukurkan kemah ni. Dan seterusnya kita memerlukan rod bumbung. Jadi digunakan untuk menahan ataupun sebagai sokongan dah untuk bumbung. Dan ini adalah layer bumbung. Layer kedua kemah ataupun kita panggil bumbung. Sebelum pemasangan kemah, pertama sekali kita kena pastikan kawasan kemah tidaklah di bawah pokok yang tua. Sebab oleh pokok yang tua kemungkinan dahannya akan patah lalu menghambat kepada kemah. Okey, baiklah, yang kedua, pastikan kawasan kemah berada dalam tanah yang rata ataupun kawasan tinggi supaya tidak berlaku sebarang isu-isu keselamatan lah seperti lubang ataupun keberatan kayu dan sebagainya. Baiklah, yang ketiga, pastikan kawasan persekitaran kemah tidak terdapat sebarang sarang semut ataupun serangga-serangga lain yang berbahaya. Okey, baiklah. Cerita di Azmi, pemasangan kemah kita perlu punya tapan yang sesuai dan arah angin yang sesuai. Contoh, bila arah angin datang daripada sana menghadap sana, kita perlu pastikan bumbung kemah ni menentang lawan arah angin tersebut. Okey. Satu lagi, bila kita nak pasang kemah, menghadapkan kemah, kita perlu elakkan menghadap matahari supaya kita tidak rasa panas lah. Okey. Dan itu saja untuk pengenalan kemah-kemah. Seterusnya kami akan mulakan simulasi memasang kemah bersama-sama. Mana-mana hatiku senang. Baiklah, kami akan mulakan simulasi pemasangan kemah. Pastikan tapak kemah telah dibentangkan dalam keadaan baik dan semualah baik. Baiklah, rod yang telah dibasah dengan baik seperti ini, tiada kecacatan ataupun tiada orang kata seperti inilah rosak ke apa, semua tegak dan disambungkan dengan baik supaya tidak berlaku sebarang kepatahan. Seterusnya, bila dah sambung bahagian-bahagian rod ni, kita akan ambil bahagian kemah ni dan masukkan ke lubang yang disediakan. Contoh, jika terdapat rod yang tidak bersambung, kita perlulah sambungkan dulu supaya tidak berlaku kecacatan pada kemah ataupun sebarang kepatahan. Okey, sambung dulu baru kita teruskan. Sekarang simpulan dia dah kata jadi setelah rod dimasukkan ke dalam bahagian kemah, dia kecil seperti ni lah. Kami akan membuat untuk mendirikan kemah. Kita perlukan pastikan ketika memasang kemah, rod ni dimasukkan ke dalam lubang yang besar ini. Seterusnya, bila kemah telah didirikan, kita perlu memancang kemah supaya dia tidak bergerak dan sejahtera. Jangan lupa juga bila dah ditegangkan tu, jangan lupa untuk ikat bahagian atas supaya kemah lagi kukuh. Inilah contoh pemasangan pancang, iaitu pastikan pancang berada betul-betul dalam tanah dan pastikan pancang tu tak keluar lah supaya bila orang tak nampak, orang langgar dan kemah tak akan runtuh lah. Kalau orang terlanggar teruntuh lah kiranya. Itu maksudnya pancang dia tak dalam. Bagi sudut pemancangan kemah, kemah yang dipancang secara menegak adalah sangat salah disebabkan oleh macam saudara Ashraf cakap tadi, supaya orang tidak berlaku sebarang kecederaan lah apabila langgar pancang ni.
apabila sudah masuk rod untuk bumbung kemah bagi kemah ni kukuh, kita akan masukkan pula pancang seterusnya untuk menenggangkan kemah ni bumbung ni. Untuk pemasangan pancang kita tidak perlu cocok ke lubang ni. Okey, cuma ambil beberapa meter, beberapa cm dan cocok kat sini. Okey, pastikan dalam supaya malam-malam kalau orang tak nampak, dia tak terlanggarlah benda ni dan tidak berlaku keparahan. Okey, dah siap. Pastikan zip dulu. Okey, setelah tadi kita dah selesai bukan sebelum, selepas, semasa pemasangan kemah, kita gerak pula pada setelah pemasangan kemah. Jadi kita dapat lihat kemah dapat dipasang dengan baik. Kita lihat sini, nampak pin pancang. Pancang dicucuk rapat ke dalam tanah, tidak terkeluar walaupun sedikit, seperti yang saya kata tadi, supaya tidak berlaku sebarang kebalangan ataupun orang terlanggar. Kita lihat. Kemah ni kemah dog. Dia mengandungi dua lapisan untuk. Lapisan pertama adalah kelambu dan lapisan kedua adalah untuk kemah lah. Jadi fungsi dia mula kita kena pastikan yang zip dia dalam keadaan baik, boleh di-zip dengan tutup dengan rapat dan sempurna lah. Jadi fungsi kelambu ni adalah untuk mengelakkan sebarang haiwan-haiwan kecil masuk ataupun binatang berbahaya masuk ataupun daun-daun yang gugur masuk ke dalam kemah. Jadi itu adalah fungsi kelambu. Dan pastikan sekiranya tiada orang dalam kemah, pintu adalah sentiasa ditutup. Itu ciri-ciri keselamatan yang perlu kita lakukan dalam kemah. Selanjutnya kita orang akan masuk ke sesi penurunan kemah untuk pemasangan kemah. Cara nak penurunan kemah yang betul, kita mestilah teruskan dengan cabut ke lapan-lapan pancang tadi. Kami suka pengakap saja. Yang jadi kenangan malam dari impian cintaku semakin mendalam. Dan kita dapat ini. Kami suka pengakap saja. Kata yang dah dicabut dan disusun dengan Semakin mendalam. Seterusnya kita akan buka dulu layer pertama ni. Kita buka tali ni. sama kita boleh buka rod ni